Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Izul Faiz bin Abdul Muttalib dari SK Nanga Sikat Mukah Sarawak. Pada hari ini, saya akan membentangkan satu produk inovasi untuk pertandingan Guru Inovatif Peringkat Negeri Sarawak tahun 2023. Kategori pertandingan yang saya sertai ialah kategori sekolah rendah. Dan tajuk inovasi saya ialah Osom Tamtoda. Osom Tamtoda mendapat ilham daripada permainan tradisional kanak-kanak yang amat dikenali ramai iaitu batu gunting kertas atau osom. Murid-murid pada masa sekarang tidak mempraktikkan permainan ini di dalam kehidupan seharian mereka kerana lebih tertarik dengan permainan secara maya. Oleh itu, dengan membawa permainan ini ke dalam bilik darjah akan menyuntik elemen didik hibur di dalam pengajaran dan pembelajaran PDP serta menghidupkan suasana pembelajaran yang menarik dan aktif untuk murid-murid. Osom Tamtoda ini memberi fokus kepada kemahiran asas mengira, operasi tambah, tolak dan darab secara mental. Bukan itu sahaja, permainan ini juga amat sesuai dijadikan sebagai latihan untuk minda murid-murid supaya dapat berfikir dengan lebih pantas dan aktif. Osom Tamtoda ini bertujuan untuk, yang pertama, meningkatkan kemahiran asas mengira murid-murid dalam operasi tambah, tolak dan darab secara mental dengan lebih aktif. Kedua, menyuntik elemen didik hibur di dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Dan yang ketiga, membina dan menambah keyakinan dalam diri murid-murid untuk lebih bersemangat belajar matematik. Kumpulan yang saya sasarkan ialah murid-murid kelas bercantum saya iaitu murid tahun 2 Damai seramai 7 orang dan murid 3 Harmonis juga seramai 7 orang. Sepanjang pengalaman saya mengajar matematik di sekolah, saya dapati ramai murid-murid masih lemah kemahiran asas aritmetik dalam 4 operasi iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Saya juga mendapati bahawa mereka lambat dalam menyelesaikan pengiraan mereka secara mental. Oleh demikian, murid-murid tidak berminat dan tidak menunjukkan minat untuk belajar matematik kerana mereka merasakan bahawa mata pelajaran ini susah untuk dipelajari dan mereka masih lemah dalam menguasai kemahiran mengira. Ini akan menyebabkan murid-murid mengalami matemaphobia iaitu keresahan bermatematik atau mathematical anxiety seperti yang diusulkan oleh Mary Feitz-Koff di dalam makalahnya yang bertajuk Matemaphobia, Causes and Treatments. Saya juga mendapati bahawa kurangnya kepelbagaian di dalam mengajar mata pelajaran ini berbanding mata pelajaran yang lain menyebabkan minat murid-murid terhadap matematik menjunam. Selain itu, saya juga mendapati bahawa murid-murid lebih tertarik dengan permainan semasa proses PDP. Maka saya mendapat idea untuk menggabungkan elemen permainan ke dalam PDP matematik saya di dalam kelas. Saya tertarik dengan permainan tradisional iaitu batu gunting kertas atau lebih dikenali sebagai osom. Tambahan pula, permainan ini senang untuk dipraktikkan di dalam bilik darjah dan kebanyakan murid-murid tahu akan permainan turun-temurun ini. Selain itu, permainan ini menggunakan jari jemari yang amat berkait rapat dengan pengiraan, terutamanya untuk kemahiran menambah. Tahukah anda bahawa setiap jari kita boleh mewakili nombor sifar hingga 10? Jika saya mengangkat jari telunjuk pada tangan kanan saya dan menggenggam jari jemari yang lain, dapatkah anda membayangkan nombor yang saya tunjuk? Jika anda membayangkan nombor 1, maka jari yang kita ni boleh digunakan untuk mewakili nombor 1. Bagaimana pula jika saya mengangkat jari telunjuk, jari tengah atau jari hantu dan jari manis bersama-sama, manakala ibu jari dan jari kelengkeng digenggam? Dapatkah anda membayangkan nombor 3? Jika ya, maka jari jemari kita dapat digunakan untuk mewakili nombor 3. Saya mula memperkenalkan permainan ini untuk menambah satu digit dengan satu digit lingkungan sifar hingga 5 yang hasil tambahnya hanya dalam lingkungan 10 sahaja. Namun begitu, murid-murid cepat merasa bosan kerana permainan ini amatlah mudah dan tidak mencabar kemahiran mengira mereka. Oleh itu, saya harus memikirkan cara untuk menjadikan permainan ini lebih mencabar dan dapat melibatkan operasi yang lain seperti tolak dan juga darab.
Permainan batu gunting kertas ini hanya menggunakan satu tangan sahaja. Jadi bagaimanakah cara untuk saya meningkatkan permainan ini kepada aras yang lebih tinggi? Sekarang, bayangkan jika saya mengangkat ibu jari sahaja seperti gaya bagus dan menggenggam jari jemari yang lain. Adakah anda membayangkan nombor 1 atau nombor 6? Apabila saya menunjukkan gaya tersebut kepada murid-murid, rata-rata mereka menjawab nombor 6 dan bukannya nombor 1. Bagaimana pula jika saya mengangkat ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah sekaligus sambil menggenggam jari manis dan juga jari kelengking? Dapatkah anda membayangkan nombor 8 dan bukannya 3? Pada saat ini, saya merasakan bahawa saya boleh menggunakan permainan ini untuk menambah satu digit dengan satu digit dalam lingkungan 0 hingga 9 yang hasil tambahnya dalam lingkungan 20. Dengan cara ini, aras permainan menambah telah dipertingkatkan dan menjadikan ia lebih mencabar kepada murid-murid. Mereka harus memproses gambar yang diwakili oleh jari jemari pihak lawan sebelum menjawab soalan tambah tersebut. Ini menjadikan proses menambah lebih rumit dan mencabar minda mereka untuk pantas dan aktif berfikir. Seterusnya, saya berfikir untuk mempelbagaikan permainan ini untuk operasi tolak pula. Apabila saya memperkenalkan konsep penolakan kepada murid, saya menekankan konsep nombor besar menolak nombor yang lebih kecil. Apabila konsep ini dipraktikkan ke dalam permainan ini, ianya juga dapat digunakan untuk operasi tolak. Contohnya, jika pemain A menunjukkan nombor 3 dan pemain B menunjukkan nombor 8, secara automatiknya ayat matematik penolakan yang terhasil ialah 8 tolak 3 dan bukannya 3 tolak 8. Murid-murid harus memproses nombor yang diwakili oleh jari pihak lawan sama ada nombor itu lebih besar atau lebih kecil daripada nombor yang ditunjukkan oleh dirinya sendiri sebelum menolak untuk mendapatkan jawapan. Proses ini menjadi lebih rumit dan mencabar minda murid-murid. Ini menambah lagi keseronokan di dalam permainan ini. Seterusnya, saya juga mengaplikasikan permainan ini untuk operasi darab. Murid-murid dikehendaki untuk menghafal sifir setiap hari. Malah amalan membaca sifir ini saya praktikkan sebagai salah satu aktiviti semasa set induksi. Saya juga akan bertanya murid-murid secara awak berkenaan sifir. Namun, pertanyaan dua hala ini tidak melibatkan semua murid dalam satu-satu masa. Apabila saya menggunakan permainan Awesome Thumb Toda bagi operasi darab, saya boleh melibatkan semua murid dalam satu-satu masa dan aktiviti set induksi saya menjadi lebih aktif dan menarik. Sebelum ini juga, saya memberikan kuis darab pantas kepada murid-murid untuk diselesaikan dalam 2 minit semasa set induksi. Namun, saya perlu mencetak banyak soalan-soalan darab untuk kuis ini jika ingin dilakukan pada setiap hari. Tetapi, dengan adanya permainan Awesome Thumb Toda ini, saya tidak perlu lagi mencetak soalan kuis darab untuk murid-murid saya. Beginilah tercetusnya inovasi Awesome Thumb Toda yang saya gunakan sekarang di dalam PDP saya yang melibatkan 3 operasi iaitu tambah, tolak dan darab. Murid-murid akan melakukan pengiraan untuk kemahiran menambah, menolak dan mendarab secara mental. Dengan cara ini, mereka mampu untuk mengira dengan lebih pantas sekaligus menambah motivasi mereka untuk lebih minat terhadap mata pelajaran ini. Isu utama yang ditangani oleh inovasi ini ialah kesediaan dan kebolehan murid melakukan pengiraan secara mental dengan cepat dan pantas bagi menambah dalam lingkungan 20, menolak dalam lingkungan 10 dan mendarab dalam lingkungan 100. Selain itu, murid-murid juga tidak menunjukkan minat terhadap mata pelajaran matematik menyebabkan mereka tidak melakukan dengan baik di dalam mata pelajaran ini. Kesannya, murid-murid ini masih berada pada tahap penguasaan TP yang masih rendah di dalam pentaksiran bilik darjah PBD. Namun begitu, dengan adanya inovasi yang dilakukan terhadap permainan tradisional ini dan digunakan di dalam PDP matematik, murid-murid kembali minat untuk belajar matematik. Apabila inovasi ini mampu mengembalikan minat murid-murid terhadap mata pelajaran ini, mereka lebih bermotivasi untuk belajar dan ini akan meningkatkan keputusan PBD mereka secara tidak langsung. Selain itu, inovasi ini telah menambah kepelbagaian dalam mengajar matematik dengan menambah elemen didik hibur dan permainan yang sudah mampu menarik minat murid. Inovasi terhadap permainan tradisional ini tidak memerlukan sebarang bahan dan kos. It's cost free. Jadi inovasi ini mempunyai potensi yang besar untuk disebar luaskan kepada semua guru-guru sekolah baik di bandar ataupun luar bandar. Tambahan pula, inovasi ini boleh dilakukan dengan mudah tanpa memerlukan capaian internet. Ia hanya memerlukan pergerakan jari jemari yang mewakili nombor dan kemahiran memproses nombor yang diwakili seterusnya melakukan pengiraan sama ada menambah, menolak atau mendarab secara mental. Berikut ialah contoh gaya jari yang mewakili nombor 1 sehingga 9 yang murid-murid gunakan semasa bermain permainan ini.
Okey. Permainan ini boleh dimainkan oleh dua orang dalam satu-satu masa. Anda juga boleh melantik seorang murid sebagai tukang kira. Jika mereka ingin bermain secara santai tanpa mengira markah, tukang kira tidak diperlukan. Situasi permainan ini adalah seperti gambar yang saya tunjukkan ini ya. Alright, Bibi. Yes, Bibi. Bibi. So Bibi win. Okey, bagi penolakan pula, konsep yang diperkenalkan dan ditekan kepada murid-murid ialah konsep nombor besar ditolak oleh nombor yang lebih kecil. Alright, Bibi. Okey. Ini pula untuk pendarapan. Permainan ini boleh dipelbagaikan cara dengan meminta pemain yang kalah untuk beratur di belakang pemain yang menang. Kemudian pemain yang menang akan mencari pemain yang lain untuk bermain osom tam toda untuk mana-mana operasi yang dipersetujui. Pemain yang kalah akan beratur di belakang pemain yang menang. Pemain yang mempunyai barisan yang panjang akan dikira sebagai pemenang kerana telah mengumpulkan pemain-pemain yang kalah di belakangnya. Ini akan menjadikan permainan ini lebih menarik untuk murid-murid. Permainan inovasi Awesome Tam Toda amat berkesan dalam meningkatkan kemahiran mengira murid-murid bagi operasi tambah, tolak dan darab secara mental. Permainan ini juga mampu mewujudkan suasana kelas yang aktif dan menarik dengan menambah unsur dan elemen didik hibur di dalam PDP. Murid-murid akan lebih tertarik mempelajari mata pelajaran ini dan terbukti mampu meningkatkan tahap penguasaan murid-murid di dalam PBD. Permainan inovasi Awesome Tam Toda ini juga berpotensi besar untuk disebarluaskan kepada semua guru-guru matematik di seluruh negara kerana ianya mudah untuk dilaksanakan di mana-mana sahaja tanpa perlu membelanjakan kos yang besar dan penggunaan bahan yang banyak. Saya berharap agar permainan ini mampu membantu rakan-rakan guru yang lain dalam mempelbagaikan keadaan PDP mereka, terutamanya apabila mengajar murid-murid operasi di dalam matematik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.